اللهم عليك توكلت وإليك المصير. 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 Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaika al-masir. 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 Melaka 89.5 FM. Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Abang-abang semua, kawan-kawan saya, semoga anda semua dirahmati Allah dan mendapat kebaikan, mendapat rahmat, dan setiap urusan anda beroleh berkat senantiasa, ya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail dalam motivasi pagi di Radio IKIM. Terima kasih kerana anda sudi mendengarkan saya saban hari, saban pagi maupun petang, kerana saya akan kongsikan macam-macam pengisian yang ianya berkait dengan kehidupan para alim ulama terdahulu, yang hidup mereka ini syarat dengan pengajaran maupun panduan buat kita pada hari ini. Dan tajuk pada kali ini ialah tentang muliakan mereka. Muliakan mereka. Dalam hidup kita, kita diajar supaya menghormati, supaya menyayangi siapa pun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tak kisahlah sama ada dia golongan warga emas, warga perak, warga gangsa ataupun golongan muda, orang alim, orang berilmu, orang yang mungkin tak sekolah, siapa pun kita mesti menyayangi, kita mesti menyantuni mereka dengan sebaiknya. Dan tokoh ulama yang saya nak kongsikan pada kesempatan kali ini ialah beliau yang saya maksudkan ialah Syekh Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, seorang ulama besar berasal dari Khurasan, yang beliau juga merupakan seorang pakar dalam hadis. Satu ketika, kisah menarik tentang beliau. Syekh Ishaq ini dia pergi nak menziarahi seorang sahabat yang sakit, dan bersama-sama dengan beliau adalah seorang yang bernama Yahya bin Yahya.
Pada ketika itu, mereka nak pergi ziarah sahabat yang sedang sakit tu. Bila sampai saja depan pintu rumah orang sakit tu, Syekh Ishaq ni dia berundur. Pasal apa? Bila dua-dua serentak sampai depan pintu rumah, maka salah seorang sajalah masuk terlebih dahulu. Jadinya Syekh Ishaq ni dia berundur dan dia persilakan Yahya untuk masuk terlebih dahulu. Dia persilakan Yahya masuk dululah. Masya Allah, teman-teman, kawan-kawan yang saya muliakan, isu nak masuk siapa dulu pun saling memuliakan, saling mendahulukan, saling menghormati. Apa kata beliau? Dia kata dia mempersilakan kepada Yahya untuk masuk terlebih dahulu. Namun Yahya menolak. Dia kata, anda lebih layak masuk terlebih dahulu. Kata Syekh Ishaq, dia kata, wahai Abu Zakaria, ataupun Yahya tadi tu, tuan lebih layak masuk dulu sebab tuan lebih tua daripada saya. Masuklah dulu. Kerana tuan lebih berpengalaman, orang lama, masuklah dulu. Namun Yahya dia jawab, benar, aku lebih berumur, aku lebih tua daripada kamu. Akan tapi kamu ni lebih berilmu daripada aku. Akhirnya Syekh Ishaq pun dia melangkah masuk terlebih dahulu. Ini merupakan suatu adab yang sangat mulia, patut kita jadikan sebagai teladan dalam hidup kita hari ini. Saling duk berlawan sila. Sila. Masuklah dulu, awak kan orang lama, orang banyak pengalaman, hidup dah lama, masuk dulu. Namun kata orang lama tadi, dia kata, kamu masuk dulu, kamu kan banyak ilmu. Saling hormat, saling memuliakan, inilah adab dalam Islam yang patut sebenarnya dijadikan sebagai budaya. Kawan-kawan, kalau mungkin yang sedang memandu kereta pada waktu ini, anda cuba tengok di kiri dan kanan kita. Kereta banyak di depan, yang tepi kalau tengah sangkut dalam jam lah, ataupun yang tengah beratur panjang nak bayar nak ke tol tu kan. Cuba tengok berapa ramai di kalangan kita yang ada sifat untuk sedia mempelawa orang pergi dulu, ataupun kalau tak pelawar sekalipun, dia boleh izin, dia boleh bagi laluan orang lain masuk dulu. Dia kata, tak boleh, aku dah lewat dah ni, siapa suruh lewat, nak bagi korang masuk pula ni depan, tak ada masa, tak ada hari. Tak apalah, ini cerita tentang adab. Maknanya boleh dijadikan muhasabah kita, sejauh mana kita ini mampu untuk mengamalkan adab yang mulia dalam kehidupan kita, dalam suasana hidup bermasyarakat. Sebab itu kita ini dalam agama, kita diajar tentang adab ini, disebutkan berkait tentang adab terlalulah banyak sekali. Imam Bukhari ada mencatatkan 250 hadis tentang adab, dan ada kitab yang bernama Adabul Mufrad. Imam Abu Daud ada menuliskan ataupun mencatatkan 500 hadis tentang adab. Imam Ibn Hibban juga ada mencatatkan 670 hadis tentang adab. Dan kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, sebagai contoh Imam Baihaqi ada kitabnya Al-Adabun Nabawi. Siapa lagi? Imam Abu Bakar, Akhlaqul Ulama. Banyak lagi hadis-hadis tentang adab, kitab-kitab yang syarat menyebut, membangkitkan isu-isu tentang adab yang perlu diketengahkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Sebab itu Imam Malik, dia kata, ibu aku ketika suruh aku duduk belajar dengan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, kata ibu aku, fata'allama adabi qabla ilmihi, belajarlah adab dulu sebelum ilmunya. Belajarlah adabnya dulu sebelum ilmunya. Artinya orang yang memiliki adab yang baik, ilmu tu nanti dia akan jadi berkat. Ilmu akan jadi berkat. Saya minta maaf lah ya, kawan-kawan, rakan-rakan pendengar. Pengalaman kita bertemu dengan ramai manusia, ramai orang di sekeliling kita ini banyak mengajar kita lah tentang erti menghormati, tentang erti memuliakan orang, dan erti siapalah kita atas muka bumi ini. Adalah sahabat kita cerita, ada satu orang hamba Allah ni, dia memang jawatan tinggi, pangkat besar.
Pangkat besar. Besar pangkatnya itu, jawatannya tinggi. Satu hari adalah orang daripada company ataupun kita kata daripada agensi lain lah, datang nak melawat ataupun nak buat kunjungan hormat. Lalu orang yang pangkat tinggi, bos besar ni, dia boleh tanya dengan pembantu dia. Dia tanya dengan pembantu dia, ni yang nak datang melawat, nak buat kunjungan aku ni, dia ni pangkat apa? Dia ni pangkat apa? Boleh tanya kawan yang nak datang buat kunjungan, nak melawat kawan ni. Boleh tanya kawan tu apa jawatan dia, apa pangkat dia. Ya Allah, itu pun mau tanya ke? Kita ini semua manusia sama saja tau. Kita sama sahaja, bezanya cuma amalan kita. Engkau dan juga aku saling perlukan. Cukuplah tu. Panjang-panjang dia jadi lain dah nanti, tak jadi motivasi pagi dah. Kawan-kawan, ada orang macam ni ya. Mana ada boleh membangkitkan isu kawan tu jawatan apa, pangkat apa. Ingat, kita hidup ini kena ada sifat hormat orang lain, ada akhlak yang baik. Orang tua-tua kita dulu sering mengajarkan kita, masuk kampung orang bawa ayam betina, jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak-pijak, duduk di tepi tangga. Itu dia ajarkan. Mandi di hilir orang, berdiri di luar gelanggang. Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Nak diajarkan oleh orang tua-tua dulu, jika merantau negeri orang, hendaklah selalu mengalah. Jangan duk buat sesuatu yang tak sesuai dengan adat orang setempat. Jangan sombong, jangan duk buat perangai apa, rapla jingga. Rapla jingga. Duk buat perangai yang tak senonoh, yang tak sepatut, sombong, belagak. Jangan begitu. Hidup, muliakan orang, insya-Allah kita akan dimuliakan. Setakat ini saja perkongsian saya. Moga ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Pinang, Perlis, Kedah